Oke, keseimbangan redox. Oke, apa yang kamu tidak paham, apa yang kamu paham? Konsep apa? Sel kimia, oke bagus. Sel kimia dengan sel elektrolisis, apa bezanya? Lepas tu persamaan, oke kamu boleh kira. Persamaan apa lagi? Pengoksidan penurunan, oke. Pengoksidan penurunan kamu sudah belajar sekarang keupayaan elektropiawai kan? Oke. Oke, atau mulakan dengan contoh yang kamu tahu. Bagi bahan yang kamu tahu sudah sifat-sifatnya dengan ciri-cirinya. Apa? Magnesium bagus, magnesium kumpulan 2 dengan mau banding dengan lithium. Actually boleh juga lah, hanya lithium kumpulan 1 kumpulan 2. Magnesium ada apa lagi kumpulan 2? Magnesium dengan kalsium enggak? Ada enggak kalsium? Kalau tidak kita guna balik kumpulan 1 pun sebenarnya boleh. Nah, hanya praktikalnya kita akan buat eksperimennya sebab terlalu oke lah. Bandingkan dulu lah lithium dengan natrium, apa yang kita tahu daripada topik tingkatan 4 lah. Oke. Ceritakan dulu lithium natrium. Oke, so semua tindak balas kimia hanya melibatkan elektron kan? Oke, so itulah susunan elektronnya sangat penting. So lithium apa elektronnya? Susunan elektronnya 21, natrium 81. Oke, so ini digunakan untuk topik jadual berkala. Oke, menerangkan sifat fizikalnya apa berbeza? Size-nya, so size-nya bertambah, berkurang? Bertambah. Oke, apa lagi? Ketumpatan? Ya, dia rendah tapi bertambah ke berkurang bila menurun kumpulan? Kenapa? Apa itu ketumpatan? Apakah maksud ketumpatan? Apa maksud ketumpatan? Berat ataupun jisim per? Ini soal tanya. Kapas dengan apa? Kayu dengan besi mana lebih berat? Besi. Enggak. Kamu ambil meja kamu dengan kamu punya stapler mana lebih berat? Beratnya stapler kamu. Kayu dengan besi mana lebih berat? Kalau meja kamu dengan apa yang besi, pen besi, yang mana lebih berat? Bagus. Kamu tak boleh bandingkan meja dengan meja kayu dengan pen, tak adil. Sebab so untuk adilkan itulah kita perlu suatu nilai. Untuk lebih adil itulah kita ambil jisim bahagi isi padunya untuk kami membandingkan bahan kan dan bukan objek tersebut. Nah, oleh kerana kita perlukan kuantiti ini, oleh itu kita bagi dia satu nama ketumpatan. Sebenarnya itu cara kamu memahami sains, bukannya inilah ketumpatan. Ketumpatan adalah jisim berisi padu. Faham? Apa yang mau paham? Kan? Kenapa kita mau ketumpatan? Sebab ada keperluan untuk kami bandingkan untuk size yang sama bahan mana yang lebih berat. Oke. So maksudnya di sini adalah jisim berisi padu. So oleh itu bila kita menurunkan kumpulan, ketumpatannya akan meningkat kerana size-nya akan meningkatkan. Walaupun size-nya bertambah, pada masa sama jisimnya bertambah dan penambahan jisimnya melebihi pada penambahan
size-nya. Kenapa jisimnya bertambah? Jangan. Jisimnya pula bergantung kepada apa? Bukan elektron, bergantung kepada dalam atom kebanyakan jisimnya tertumpu di mana? Nukleus. Nukleus ada apa? Ada proton dan juga neutron. Jisim proton dan neutron adalah sama. Jadi yang mempengaruhi jisim atom adalah nombor nukleon. Dan nombor nukleon sebenarnya dulu namanya nombor jisim. Dulu ada nombor jisim. Sebenarnya kita tak nampak proton dulu, kita nampak jisimnya dulu, barulah akhirnya kita rupanya proton dan neutron itu tukar pada. Okay, so nombor nukleonnya bertambah bila menuruni kumpulan, oleh itu jisimnya bertambah. Size-nya bertambah juga, tetapi penambahan size lebih sedikit daripada jisim, so akhirnya ketempatan meningkat. Okay, size fisika ada apa lagi? Size ketempatan, takat lebu, takat didih. Okay, so takat lebu bila dia menuruni kumpulan meningkat ke menurun kumpulan satu. Kenapa? Sebab dia punya Size-nya bertambah. Sebab size-nya bertambah, oleh itu takat lebu menurun. Takat didih. Okay. Beza dengan kumpulan 18 dengan kumpulan 17 kan? Kumpulan 17 bila menurun, hanya kamu perlu tukar perkataan dari atom kepada molekul. So size molekul bertambah, oleh itu takat lebu, takat didihnya pun menurun. So daripada fluorin, klorin, bromin, iodin, dia bermula takat lebunya menurun. So oleh itu dia bermula dari gas, akhirnya berpecah. Okay. Sebab takat lebu, takat didih menurun. Takat lebu, takat didih menurun, oleh itu dari gas kepada pepejal. Meningkat atau menurun? Sekejap. Takat didih dengan takat lebu siapa tinggi? Fluorin ke iodin? Iodin pepejal, fluorin gas. Takat lebu, takat didih siapa lebih tinggi? Iodin. Kan? Salah kan? Iodin ramlah. Takat didih dia rendah, oleh itu dia pepejal. Bukan. Sesuatu yang pepejal, maksudnya takat didihnya tinggi ke rendah? Tinggi. So, pada suhu bilik dia masih pepejal. Kan? Okay. So maksudnya salah lah. Dan sebenarnya kumpulan 17 dengan kumpulan 1 terbalik. Kumpulan 17 dengan kumpulan 18 bila menuruni kumpulan takat lebu, takat didihnya meningkat, tapi pada kumpulan 1 dia akan menurun. Kenapa? Panjang nukleusnya. Ataupun yang kalau kamu boleh selesaikan kereaktifan, bolehlah selesai. Kereaktifan lithium kepada natrium, fluorin kepada klorin. Apa bezanya? Fluorin mana ada L. Okey. Apa bezanya? Natrium lebih reaktif berbanding lithium, manakala klorin kurang reaktif berbanding fluorin, kan? So yang ini kereaktifan meningkat, yang ini kereaktifan menurun. Kenapa? Di mana langkahnya berbeza? Ujian sudah sepatutnya boleh sudah terus. Setiap benda ini sepatutnya sudah terus kamu cakap. Kereaktifan menurun, meningkat, ataupun bila menuruni kumpulan 1, kereaktifannya meningkat kerana pertambahan size. Okey, size meningkat. Kumpulan 17 size berkurang. Meningkat juga. Okey. Sekejap. So akhirnya kereaktifan meningkat dan sini kereaktifan menurun. Okey, di mana bezanya? Okey, size meningkat, lepas tu okey, jarak. Bagus. Jarak meningkat ke menurun? Meningkat. Jarak meningkat ke menurun? Kenapa pula kan size bertambah? Hanya sebab kamu tahu jawapannya, akhirnya berubah, kamu tukar kan? Okey, meningkat kan? Meningkat lah. Okey. Lepas tu
Daya tarikan, very good. Daya tarikan. Meningkat? Menurun? Menurun? Daya tarikan elektrostatik antara nukleus dengan, dalam kes ini kamu kata elektron valence, dalam kes itu petala valence. Tapi sama kan? Daya elektrostatik positif negatif bergantung kepada jarak. Semakin jauh, semakin lemah. Semakin dekat kamu dengan dia. So daya tarikan menurun. LDR, long distance relationship. Oke. Jadi dua-dua pun daya tarikan menurun. Oke, what's the next step? Kenapa akhirnya berlainan? Kan? Mudah melepaskan elektron. Apa bezanya kumpulan 17 dan kumpulan 1? Sedangkan sama langkah ini sama. Hanya beza sedikit lah, ini elektron valence dengan ini petala valence. Oke. 17 lebih cenderung untuk menerima elektron. 17 lebih, oke, so ini lebih cenderung menerima. Oke, kumpulan 1 lebih juga, kurang. Lebih. Kurang, lebih. Lebih. Cenderung juga menderma. Oke. Menderma. So kalau begini, kumpulan 1 lebih cenderung menderma, so dia lebih maksudnya lebih reaktif lah. Oke, kumpulan 17 dia lebih cenderung menerima, so dia juga lebih reaktif lah kan? Oi? Daya tindak kenapa? Sekejap. Kita sudah cerita reactivity ya. Sekejap. Nanti baru kita balik ke Van der Waals. Van der Waals berkaitan dengan daya tidal walk. Sini dulu, kita selesai sini dulu. Supaya kau nampak size ini memang bertambah, jaraknya pun memang bertambah. Oke. So di mana silap? Ada silap ke tidak? Atau buku silap? Buku silap. So fluorine tak reaktif. Nah, pergilah kamu hidup fluorine mati kau terus. Fluorine sangat beracun. Sekejap dia kamu mati. Iodine oke kan? Fluorine sangat reaktif, iodine kurang. Bromin pun sangat berbahaya sebenarnya. Amat berbahaya. Oke. So di mana kita start? Sini kan? Sekejap, betulkah? Setujukah ini? Bila daya tarikan berkurang, dia lebih cenderung menerima. Betul? Bila dia daya tarikan berkurang, dia lebih cenderung menerima. Betul? Tidak. Satu lepas, satu terima. Ya, fikir balik. Senang je guna pengalaman. Bila daya tarikan kamu antara kamu dengan dia sudah berkurang, senang putuskah? Sudah. Wih, banyak pengalaman ni. Okay. So bila daya tarikan kamu terhadap dia berkurang, apa yang salah? Di mana salahnya? Apa tu? Kumpulan, okey. Tengok so kumpulan 17 kumpulan 27, 287, 2887, 28817. Okey, kita tengok setiap step. Adakah size yang bertambah? Ya. Okey. Adakah jarak yang bertambah? Ya. So adakah daya tarikannya berkurang? Ya. Ya juga mana silapnya? Jarak berkurang. Kenapa? Oh ya, bekerja. Daya tarik. Yang kamu sedang cerita itu merentasi kala. Itu merentasi kala. Kan? Kala nanti. Itu nanti. Bila menurut kumpulan 17 dengan 18 memang dia masih lagi lebih besar. Untuk peringkat kamu cakap sebab lebih banyak petala kan? Okey. Nanti kamu lebih tinggi kamu boleh belajar lagi. Tapi dia memang masih lebih besar. Dan kadang kala itu juga berlaku. Okey, tidak apa, kamu train lah kamu sendiri. Karena kalau memang begini, bila kita start dengan sesuatu benda, lepas tu kita dapat kesimpulannya, ada tendensi untuk kami ubah dia punya apa yang sudah betul. Karena kalau manusia begitu kan, kita ubah apa yang sudah betul untuk mendapatkan jawaban. Susahnya sebenarnya melatih kamu, jangan. Karena kalau bahaya tu. Paham kan maksud saya kan? Berhati-hati. So kamu kena tengok teliti balik di mana silapnya. Okay? Sebab kadang-kadang dua benda yang tak betul akhirnya betul.
Nampak dah? Mungkin kamu akan tukar pada daya yang meningkat. Nah, so akhirnya dua benda yang tak betul. Kesimpulan betul tapi dua sebab yang tak betul. Nah, ini amat berbahayalah dalam situasi lain. Okay, so dayanya memang akan menurun. Sikit je, fikir balik tadi. Saya tidak cakap ini betul lah. Saya hanya catat apa yang mau cakap. Saya tidak cakap ini betul. So sekarang kita sudah pasti ini betul, ini betul, ini betul. Ini dari eksperimen memang betul. Memang didapati klorin lebih reaktif, iodin kurang reaktif. So tinggal ini saja. Bila daya menurun, dikatakan di sini dia lebih cenderung menerima. Betul ke tidak? Tak pernah kamu tertanya, hanya sebab dia cakap kamu rasa dia betul, lelaki betul. Nah. Yang lebih cenderung menerima, dapat kamu bayangkan? Itu jelas kan? Sebab dia 281, 2, lepas tu ada 8 lagi, lepas tu baru 1. Daya tarikan nukleus dengan elektron valens semakin lemah, semakin senanglah dia putus. Okey. How about yang lebih cenderung menerima? Tarikan dia sabar. Sekali lagi kamu sedang fikir yang akhirnya. I know. Okay. Kena ikut step yang betul. Faham ah? Jangan iyalah, saya tahu lama akhir kamu kahwin dengan dia. Ya. Tapi nak buat langkah yang tak betul, nak berhenti sekolah, ibu bapa tak benarkan, nak buat sesuatu supaya tiada pilihan, nak habis. Tujuan akhirnya sampai kahwin. Kan? Nah, tapi buat dengan cara betul, dua-dua pergi belajar, pergi ke matric, pergi U yang sama, lepas tu kahwin lah kamu. Kan? Nampak kan biasanya? Bila kamu ambil langkah salah, walaupun kahwin juga, nah salah. Okay, so di sini apa yang perlu berlaku dulu? Dalam topik itu kamu kena cerita pula kan pembentukan ikatan kimia, ikatan ionik. Tapi kalau kamu faham jadual perkara, senang saja di situ. Bagaimana natrium klorida terbentuk? Mula cerita daripada apa? Atom natrium mempunyai susunan elektron 281. Untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil, dia akan melepaskan satu elektron. Ya, kan? So mana pada klorin dia mempunyai susunan 287. Untuk mencapai susunan elektron dia akan menerima ataupun menarik satu elektron daripada luar masuk ke dalam petala valensnya. So bayangkan, adakah benda itu senang ke susah berlaku? Tak. Dia dipengaruhi oleh apa? Daya tarikan nukleus terhadap petala valens sekarang semakin berkurang bila menuruni kumpulan. So adakah lebih senang ataupun susah untuk kamu menambah lagi satu isteri? Lain. Semakin susah. Tapi sama konsepnya, nampak kan? Ya. Kamu ngasih. Kalau daya tarikan kamu berkurang, kamu mau tambah satu lagi isteri, susah ke senang? Susah. Sama juga. Nah, tersenyum sudah, ada yang terfikir sudah. Okay, so maksudnya di sini, yang salahnya di sini. Nah, detailnya sangat penting. Itu kamu dilatih untuk berfikir untuk di kimia. Bukan semua orang akan jadi ahli kimia, but this is your training. Right? Sama je isu masyarakat semuanya, kadang orang cakap macam betul, kamu tengok detailnya salah itu. Itu look at every detail. Okay, so di sini ini yang membezakan. So manakala takat didik, takat lebu sama juga saiznya bertambah, yang membezakannya ikatannya adalah berbeza. Dalam molekul, antara molekul yang menentukan daya takat lebu dan takat didik adalah daya van der Waals. Dan daya van der Waals memang bergantung kepada saiz. So semakin besar saiz, semakin kuat daya van der Waals, semakin banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi ikatannya. Oleh itu takat lebu ada. Kalau mau satu ayat cakap sajalah. Bila menuruni kumpulan 17, takat didik takat lebu meningkat sebab lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengatasi daya van der Waals yang semakin bertambah sebab saiznya bertambah. Kalau mau ayat pun tak penting, yang penting kamu tahu langkahnya kan? Ya. Nah, kamu boleh jelaskan kepada kawan. Manakala yang ini lain sedikit sebab dalam ikatan logam dia adalah daya tarikan antara ion positif dengan elektron-elektron yang bergerak di situ. So daya tarikan ini memang akan berkurang, oleh itu ikatan logam akan semakin lemah bila menuruni kumpulan. Oleh itu lebih sedikit tenaga diperlukan untuk mengatasi daya tarikannya. Oleh itu takat lebu takat didik akan berkurang.
Okay, why are we here? Sebab kita mau cerita kereaktifan lithium dengan natrium. Okay. So kita pergi ke sekarang apa? Elektrokimia. Kan? Ya. Okay. Apa kaitan dengan elektrokimia? Apa kaitannya dengan kedudukan dan sebagainya? Reaktifan. Sekejap. Pertama sekali, apa bezanya elektrokimia dengan tindak balas biasa? Melibatkan bahan kimia. Semua bahan kimia. Yo. Sekejap. So, natrium tambah klorin, boleh sudah kamu ceritakan? Pembentukan sebatian ionik. Kan? So, natrium akan menerima elektron, klorin akan menerima elektron. So, kalau kita campurkan, dia akan menjadi garam. Dan jika kamu boleh nampak natrium klorida. Dulu saya belajar kimia, kena matilah saya. Sebab kita belajar natrium sangat reaktif, klorin sangat reaktif. Tapi hari-hari kita makan garam. Garam reaktif ke tidak? Tidak NaCl. Normal. Normal kan? Nah, bukankah dia sangat reaktif? Nah, itu ada kaitannya, nanti kita tengok agen pengoksidan kuat lah, penurunan sebagainya. Okey. So, bila kita campurkan, apa akan berlaku? Ada pemindahan elektron. So, apa kaitannya dengan elektrokimia? Apa kaitannya dengan sel? Apa kaitannya dengan elektrik? Apa kaitannya dengan V? Nah, elektrod kan piawai lagi, V kan voltan kan? Apa kaitan dengan itu? Kita baru belajar fizik tadi, dia melibatkan apa? Elektrik melibatkan apa? Neutron. Lebih tepat lagi, elektron itu mesti bertenaga, bergerak kan? Ya. Ada arus kan? Ya. Okey. So, kita paksakan elektron itu bergerak. Itu je. Dengan yang penting kamu kena pisahkan, kamu kena ada pemisahan. Itu je. Dan kita paksa apa-apa elektron kamu jangan tukar sesama di sini. Kalau kamu mau tukar elektron, pastikan dia melalui satu litar di luar. So dapatlah kita pergerakan elektron, dapatlah kita elektrik. Nah, itu maksudnya lah. Okey, sebab kalau begini dia akan bercampur, dia akan terus bagi elektron. Kita mau paksanya, so sudah tentu kita mesti ada satu pemisahan. Okey, so satu pemisahan di sini kita akan ukur sama ada dia punya V ke A-nya. Tetapi apabila berlaku begini, bila ada elektron mengalir, charge-nya sudah tidak seimbang, oleh itu kita letak balik satu titian garam untuk mengimbang dia punya charge supaya elektron masih boleh terus mengalir dan tindak balas boleh terus berlaku. Okey. So sel kimia sebenarnya itu saja. Dia tindak balas yang melibatkan pemindahan elektron, tetapi kita pisahkan supaya kita boleh ukur dia punya. Itu je. Okey. Itu adalah sel kimia. Okay, lepas itu sel kimia yang pertama. Sel kimia yang pertama yang akan diajar ialah apa? Kuprum dengan ferrum kan? Magnesium dengan? Bukan. Dari segi sejarahnya pun bateri yang pertama yang dihasilkan adalah kuprum dengan zinc kah? Zinc ya, sorry. Ya, kuprum dengan zinc. Kuprum dengan zinc. Okey. Kejap lah. Mungkin kita tengok balik natrium dengan kalium dulu. Sebenarnya konsep yang sama. Okey. So kalau kita guna natrium dengan kalium saja, apa akan berlaku? Kalau satu elektrod natrium, satu elektrod kalium. Penyesaran berlaku ke tidak? Natrium dengan kalium. Yang mana akan menyesarkan apa? Walaupun natrium kalium kita tak boleh buat lah, sebab dalam air dia kan sudah bertindak balas. Okey, so kita tengok Na akan menjadi Na plus tambah elektron
K akan menjadi K plus tambah I. So bila kita gabungkan dia bersama akan berlaku? Dalam larutan apa? Dia ada dua test kan. Satu kita larutan ada K plus, kita letak logam Na. Satu larutan sudah ada Na plus, kita masukkan K. Okey. Di mana tindak balas akan berlaku? Kalau di satu dia berlaku di Satu berlaku, dua tidak berlaku. Kenapa? Okey, why? Ya. K lebih reaktif, bagus. K lebih reaktif, so K lebih suka menjadi ionnya. Ya. Okey. So apabila ada K dengan Na plus, so dia akan mencuri. Ya. So dia akan jadi K plus, biarlah Na tu lapar kepada Na. Okay. So maksudnya K lebih suka tukar kepada ion berbanding dengan Na. Lagi reaktif, lagi elektropositif dan sebagainya, dia punya perkataan lah. Ya. Tapi yang penting kamu faham dia lebih suka jadi itu. Okay. Kalau nak cari, Menantu tu. kalau nak something, so yang ini menunjukkan apa sebenarnya? E-not cell sebenarnya untuk membantu kami. Sebenarnya kamu tengok tadi ya, macam kamu selesaikan tadi. Oh, you need to know ialah yang mana lebih reaktif, Ya. kan? Ya. So sebenarnya E-not cell adalah sistem yang digunakan untuk kami menentukan siapa lebih reaktif. Sebenarnya itu saja. Okey. So kalau Na tapi dia ditunjukkan dalam, kamu guna penurunan ke pengoksidaan. So tak balik kamu ditulis ah. Dia sebenarnya boleh ditulis dalam kedua-dua bentuk. Hanya ke piawainya kamu guna penurunan. Okey, tak apa. So penurunan kepada K dengan Na ya. Okey. So bila kita susun begini, sebenarnya maksudnya apa? Apa yang kita tahu? Nabi pun yang itim. Kalau nak cari apa? Kenapa buku kamu CA dulu? Kaca nama. Berubah sih. Kalau caca nak itu. Sekejap ya. Oh ya. So sekarang ialah lepas K ialah kalsiuman. Ya. CA. Okey. Dapat. KCA. KCA. Na. Mg. Okey, tapi masih kamu nampak ini kumpulan 1. Ini kumpulan 2. So semakin menuruni kumpulan, kalsium lebih reaktif pada magnesium. Kumpulan 1 lebih reaktif kepada kumpulan 2. Kemudian kumpulan, kamu tak perasan nggak kumpulan 1, kumpulan 2, lepas tu? Ya, kumpulan 3 kan? Ya. Aluminium. Okey, lepas tu yang peralihan kena kamu hafal lah. Ada zincnya, ada ferrumnya. Yang penting siapa di bawah H? Cuprum dengan argentum. Ya. Dengan Au. Au itu apa? Aurum itu apa? Aurum emas. Maksudnya dia yang paling Kurang reaktif. Kok kurang reaktif? Ya. Reaktif kok kurang reaktif emas? Kurang. Paling kurang reaktif emas, kamu letak di sana berapa tahun pun dia tak akan berubah. Manakala yang di atas tuh kalium, nitrium,
Mana ada helium dengan natrium secara asalnya di semula jadi? Tiada, sebab dia terlalu reaktif. Yes. So dia suka akan jadi yang sebelah situ. Dia masih ada campur. Iya. Oke, so kamu mau cerita apa dulu? Sel kimia ke elektrolisis ke? Sel kimia. Oke, sel kimia paling senang yang bukan senang lah, yang biasa gunakan adalah kuprum dengan zinc. Itu yang paling senang didapati dulu. Oke, so siapa akan jadi positif, siapa akan jadi negatif? So untuk adil kita mau pisahkan kuprum dalam larutan Cu2+, sepatutnya lah. Zinc dalam larutan zinc 2+. Lepas kita sambungkan, kita buat begini. Oke, fikir je apa yang akan berlaku. Zinc lebih suka jadi menderma. So zinc akan bertukar kepada zinc 2+ kan? Ya. Oke. So dia akan menghilangkan elektron. Macam mana kita tulis hilang elektron? Tolak kah? Mana boleh dia mesti Ya, tambah. betul. Mana boleh tolak. Kimia tiada tolak. Mana tolak. Dia hanya menunjukkan dia terpisah di sebelah sini kan. Oke, very good. Manakala kuprum 2+ pula akan menerima dua elektron tersebut menjadi Cu lah. Keseimbangan pengiran kamu tiada masalah lah. Ya. Oke, hanya konsepnya. So siapa akan jadi terminal positif? Siapa akan jadi terminal negatif? Negatif Cu. Zinc negatif kan? Ya. Kenapa? Sebab dia adalah sebagai apa? Kenapa zinc negatif? Menghilangkan elektron. So negatif. Terminal positif kan negatif? Terminal positif zinc positif. Zinc positif. Negatif. Zinc positif. Zinc positif, negatif. Oh, zinc negatif. Kenapa? Oke, banding dengan elektrolisis yang paling mudah yang kamu boleh faham. Elektrolisis. Mau elektrolisis apa? Kuprum biasanya elektrolisis apa kita? Kamu mau elektrolisis apa? Kuprum? Sulfat lah. Sulfat kurang. Cair ke pekat? Cair. Yang mana ada bezanya sikit? Atau ambil dulu yang tak perlu cair dengan pekat, kita guna apa? Air, H2O. Tapi H2O, OH punya persamaan panjang kan? OH negatif lah, itu sekejap dulu. Yang senang sikit lah. I think guna kuprum klorida pekat lah. Pekat dulu. Tapi pekat dia lain. Leburan lah. Apa leburannya? Katakanlah kamu boleh buat leburan lah. Walaupun CuCl Cu2Cl CuCl 2. Kenapa? Kalau betul lah Cu2+ kan? Ya. Cl negatif kan? Oleh itu begini kan? Ya. Itu bukan sebab. Itu prosedur. Sebabnya apa? Sebab dia memerlukan 2 Cl. Memerlukan 2 Cl. Ya, sebab 2 Cl membentuk 1 Cu2+ kan? Ya. Dan akhirnya dia Cu2+ 1, 2 Cl minus, charge-nya masih neutral. Oke. So kalau dalam leburan, mana terminal positif? Positif ini, so ini terminal positif, ini negatif, so sini negatif. Yang tertarik kepada positif adalah Cu2+ ke Cl negatif? Cl negatif. Yang tertarik kepada negatif adalah Cu2+. So cation, anion, cation tertarik kepada cathode. Anion batu. Anion tertarik kepada anion kan nih? So ini anode. Ini cathode. So elektron mengalir daripada
Elektron mengalir daripada anode ke kathode ke anode, CO negatif ke CO2 plus. Elektrolisis. Ya, terbalik. Kenapa terbalik? You have to understand why kenapa dia terbalik. Oke. Kita tengok tindak balas CU lah. Apa berlaku pada CU? CU tertarik, dia akan menerima elektron. Sama juga. CU. Kan? Ya. Tapi dia negatif. Sini positif. Betul kan? Kalau kamu tengok buku, zinc negatif kan tadi. Zinc terminal negatif, rupun terminal positif untuk sel. Bila kita buat elektrolisis pula, Cu2 plus which is a cation akan pergi ke cathode. Dia positif, so dia positif sudah tentu dia akan tertarik kepada terminal negatif kan. Okay, so di sini Cu2 plus akan berada di terminal negatif, di sini dia akan berada di terminal positif. Why? Banyaknya soalan why hari ini. Tapi kamu kena selesaikan dan senang. Okay, walaupun perlu sedikit masa. Okay. Adakah sebab tindak balas berlaku berlainan? Tapi sama kan? Sama kan? Okay. Okey. Sekali lagi kita tengok bila kita bingung kan, kita bukan tengok buku, bukan tengok takrifan, kita tengok paling asasnya. Asasnya apa yang berlaku di sini? Pergerakan apa? Elektron. Okey. So kita label dulu pergerakan elektron. So yang ini akan mengeluarkan elektron akan bergerak masuk ke zinc. Betul kan? Bukan. Balik. Zinc akan melepaskan elektron akan masuk ke Cu. Cu akan menerima elektron yang dikatakan penurunan, zinc akan melepaskan elektron yang kita namakan pengoksidan. Kenapa pengoksidan? Sekejap nanti ingatkan saya why pengoksidan namanya. Okey, manakala sebelah sini kuprum juga mengalami penurunan, so kuprum melepaskan elektron. Terima elektron, Cu minus akan melepaskan elektron. Sama je. So kenapa positifnya berlainan? Cu negatif, Cu positif. Terminalnya. Kenapa? Apa bezanya? Kenapa ini kita namakan dia positif? Sebab dia tersambung pada terminal positif. Apa kita panggil ni? Ini. Sel lah. Oh, itu adalah sel. Apa tugas sel? Membekalkan tenaga. Oh, dia membekalkan tenaga. Dia menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Saya tak nampak. Okey. So yang ini kita kata negatif sebab dia tersambung kepada negatif. Okay. Manakala ini sel kimia ini, kenapa kita label ini positif? Sebenarnya kita sudah selesai kah? Belum kan? Belum. Okey. Kenapa kita label ini negatif? Kalau pergerakan elektronnya adalah daripada sini ke sini. Should we call this positive or should we call this negative? Sebab macam sama dengan sebelah situ. Kuprum ini menerima elektron dinamakan positif. Kuprum di sini menerima elektron tapi negatif. Okey, elektron mengalir daripada mana ke mana? Itu je. Dari terminal. Elektron mengalir daripada arus mengalir daripada, so balik kepada fizik.
arus mengalir positif ke negatif, elektron mengalir daripada terminal negatif dan pada positif. Oleh kerana sekarang elektron mengalir daripada zinc kepada kuprum, kan? Zinc kepada kuprum, oleh itu zinc dinamakan terminal negatif. Kenapa tak ngam gambar aja ni? Ngam gambar rajanya, terbalik. Nah, jadi macam mana? Terbalik. So begini. Elektron begini. Jadi zinc positif ke negatif? Jadi zinc sekarang mau positif ke negatif? Zinc di terminal negatif. Zinc sebelah sini. Ya. Sebenarnya di mana zinc dengan kuprum dalam gambar raja ini? Di mana dia? Ada? Mana? Tulis sini. Mau lukis di mana? Jadi macam mana kita samakan dua gambar raja ini? Nah, yang kita pasti elektron bergerak daripada negatif ke positif kan? Itu dari fizik kan? Oke, so kamu mau lukis begini kan? So di mana zinc sebenarnya? Dalam gambar raja ini, di mana zinc sebenarnya, di mana kuprum sebenarnya? Sebelah itu mana? Sini tunjukkan. Nazran. Sebelah kiri. Kiri. Sini. Sini, zinc. Salah. Salah. Ya. Kalau sebelah sini kan lain sudah, nah elektron keluar dari zinc, ini pula menerima elektron kan. Tapi buku memang cakap bila zinc dipairkan dengan kuprum, zinc akan menjadi terminal negatif, dan nanti bila ada jadual kamu disuruh menghafal ke apa, kamu nampak oh yang kedudukan lebih tinggi akan menjadi ejen pengoksidan, penurunan terminal dan sebagainya kan. Okay. Tapi memang dia akan menjadi terminal negatif. Zinc sebenarnya bukan di sini. Zinc di mana? Sudah bagi clue saya. Apa benda ni? Sel. Apa benda ni? Sel kimia. Sel. Apa benda ni? Di mana zinc dan kuprum? Di mana zinc dan kuprum? Sel. Zinc dan kuprum adalah sel. Ya. Di mana zinc dan kuprum? Ya di situ. Sini zinc, sini kuprum. Ini adalah selnya, ini adalah baterinya. In fact kita boleh ambil ini dan kita akan masukkan ke sini. Tapi tak boleh guna kuprum lah sebab sama. Sel kimia mengemukakan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Sebenarnya di mana litanya? Ini lita, ini adalah di luar. Ini adalah selnya. So elektron keluar daripada zinc melalui lita masuk ke dalam kuprum. So apabila yang bateri ini digunakan untuk sel elektrolisis pula, ada kadang-kala dia akan soalannya jahat, dia akan sambung ini dengan benda lain. So kamu kena faham di mana selnya, di mana elektrolisisnya berlaku. Boleh? Kalau kamu nampak inilah baterinya, kalau tak nampak kamu nampak inilah baterinya. Nah, di atas inilah lita luar. So elektron mengalir daripada negatif kepada positif. So yang melepaskan elektron dalam sel akan menjadi terminal negatif. Okey. Okey. Tadi kan kenapa kita guna perkataan pengoksidaan, kemudian lawannya penurunan? Sedangkan sepatutnya dia benda yang bertentangan kan? Ya. Kamu tak pernah tanya kenapa Waisuk, kenapa begitu berbeza namanya? Satu ada guna oksigen,
Kemudian yang satu lagi macam tak kreatif, langsung penurunan, itu je namanya. Supaya nampak grand pengoksidaan. Jadi penurunan tak grand. Kurang sikit. Oke, ada apa? Apa yang kamu paham tentang pengoksidaan penurunan? Penambahan apa? Penambahan oksigen. Sebenarnya yang paling tepat ialah apa? Sebab pengoksidaan kadang-kadang tidak melibatkan oksigen. Kan? Bagus, elektron kan? Itulah sebabnya di KSSM digabungkan semua, redox dengan elektrokimia. Dulu dia berpecah. Okay. Yang kelemahannya kadang-kadang pelajar, kenapa macam sama? Sedangkan cuma memang sama. Hanya mungkin dari segi sejarahnya kadang-kadang kita fikir dulu pengoksidaan lepas itu elektrokimia. Oke, so apa? Yang kita pasti pengoksidaan adalah hilang elektron, penurunan adalah tambah ataupun terima elektron. Oke, ini kita pastilah. Hanya apa kaitannya dengan oksigen? Apa kamu tahu tentang oksigen? Dia akan pergi ke Kenapa oksigen begitu spesial dalam jadual berkala? Tadi belum kita cerita kala kan? ya Apa berlaku pada kala? Size bertambah ke berkurang? Menuruni kumpulan bertambah, menuruni kumpulan bertambah, merentasi kala size berkurang. Why? Ini 21, 281, petala bertambah. Ini 27, 287, petala bertambah, elektron valence sama. Kan? ya Bila merentasi 282, 283, 284. Apa berlaku? Sebab bilangan elektron valence bertambah, tetapi bilangan petala tidak bertambah. Kan? Menyebabkan daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence semakin bertambah. So dia akan menarik dia elektron yang paling luar atau mendekatinya, oleh itu size-nya akan mengecil. So disebabkan dua sebab ini, kita nampak fluorine di sini, fluorine di sini, oksigen di sini. Kan? So apa spesial tentang oksigen? Oksigen fluorine? Salah. Begini kan? Begini ya? Oke, oksigen di sebelah fluorine kan? 26 dengan 27. So oksigen ini kecil ke besar? oksigen Kecil ke besar size-nya? Kecil, sebab bila menuju kumpulan dia akan membesar. Bila menentasi kala dia akan mengecil. In fact oksigen, fluorine lah lagi kecil kan? Dan seterusnya, tapi ini tidak reaktif, 28 kan? So oksigen dia mempunyai nuclear charge-nya berapa? Nukleusnya. Satu lagi, bila menentasi kala ke elektro apa? Negatif atau positif? Ke elektronegatifannya meningkat. Apakah ke elektronegatifan agar dia cenderung untuk menerima elektron? Kalau dia cenderung, maksudnya dia reaktif lah. Kan? So oksigen mempunyai kecenderungannya tinggi ke tidak elektronegatifannya. Size-nya kecil. Maksudnya nukleus kamu sangat dekat dengan petala luar. Kan? Charge-nya tinggi ke rendah. Berapa protonnya? 8 kan? Ya 8. Okay. So ke elektronegatifan sama juga bertambah bila ke sini dan berkurang bila menuruni. Jadi unsur yang paling reaktif adalah fluorine, diikuti oleh oksigen. Oke, tapi kenapa kita akhirnya guna pengoksidaan? Sebab dulu belum kita belajar semua benda ini. Tapi ada tak manusia memerhatikan tindak balas yang berlaku di sekeliling? Kamu rasa tindak balas apa yang manusia perhatikan dulu? Yaitu dulu ingat balik kamu punya nenek atau moyang dulu sebelum ada buku, sebelum ada kimia, sebelum kami terpaksa belajar begitu susah. Apa dulu dia buat? Masak air dengan apa? Dengan gas, tong gas. dengan Dulu
Ya kayu kan. Ya. Dulu pembakaran kan. Ya. Sebelum kita belajar kimia sudah ada pembakaran. Ya. Pembakaran melibatkan oksigen. Oke, dengan apa lagi? Makanan, buah. Kamu letak buah apple, kamu potong, kamu letak di sana luar lama-lama apa berlaku? Dia akan lebih Mengecut lepas menjadi perang kan? Ya. Sebab ada oksigen. tidak masuk oksigen. Apa lagi? Lepas okey lah, lepas zaman purba sudah, lepas tu kita masuk ke zaman logam. Ini cerita apa pula? Cerita logam pula kita perasan apa? Besi. Kita perasan besi akan berlaku apa? Karat sekali lagi melibatkan oksigen. Okey, mungkin lah, saya pun tidak tahu, kamu kena carilah. Mungkin sebab banyak tindak balas melibatkan oksigen, kita nambahkan dia pengoksidaan. Tapi mungkin pada masa itu kita tidak sebenarnya tahu bahawa dia sebenarnya melibatkan hilang elektron. Jadi kenapa pula, apa kaitan hilang elektron dengan oksigen? Sebab oksigen suka menerima elektron. Bila kamu bertindak balas dengan oksigen, kamu akan hilang elektron. Betul tak? Contohnya natrium oksida. Natrium tambah oksigen, apa akan berlaku? Kenapa kita tidak sebut natrium dioksida? Sebab sebatian ion kita tidak perlu sebut dia D ke 2 kan? Ya. Sebab nisbahnya boleh didapati daripada charge-nya, iaitu NaO2 kan? Iya lagi. Apa formula natrium oksida? Na2O. Sebab Na plus, O2 negatif. Oksigen perlukan 2 elektron. Seimbang kan? Tidak. Apa, hanya untuk supaya kamu nampak semua benda ada kaitan dalam kimia. Sekejap, kenapa O mesti ditulis O2? Sebab dia tak boleh berdiri sendiri. Dia memang wujud sebagai molekul. Ya. Okay. Unsur yang wujud sebagai molekul mesti ditulis sebagai molekul dalam persamaan, iaitu apakah unsur-unsur yang mesti ditulis sebagai molekul? Hidrogen, apa lagi? Macam mana kamu ingat? Oh, handphone boyfriend I. Wih, boleh ataupun senang je. Kumpulan 17. Klorin, bromin, iodin, gas-gas biasa, oksigen, hidrogen, nitrogen. Itu je. Susah. Okay. Ada lagi sulfur dengan phosphorus, tapi itu biasa tak keluar. Klorin, bromin, iodin, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur dengan. Okay, seimbang kan? Ke sini 4 lah. Bukan. Selesaikan dulu masalah. Kamu letak 2 di sini. 4 Na. Sama dengan 2 Na. Ya lah, sebenarnya kalau begini okey juga. Dia juga, kamu mau selesaikan N ke, kamu selesaikan O dulu. Kalau kamu terselesai Na dulu, sebenarnya boleh juga, tiada masalah, sini akan jadi 2. Kan? Ya. So ini kamu sudah maksudnya ini 1 lah. Kan? Bila sini 1, ini sudah 1. So bila ini 2, mau tukar balik 1, terpaksa lah letak setengah. Boleh, untuk terutamanya organik boleh kamu letak setengah kalau tidak terlalu complicated. Kalau tidak mau darablah 2, punahlah matematik itu sini 4, sini 1, sini 2. Okey, tak apalah itu matematik, saya rasa kemudian masalah. So di sini apa yang kita sedang ceritakan di sini? So untuk natrium dengan oksigen sangat jelas apa akan berlaku ialah Na2O which is Na plus dengan O2 negatif kan? So sangat jelas apa berlaku kepada Na adalah dia hilang elektron. Okay, dia hilang elektron, so dia mengalami pengoksidaan. Manakala yang menyebabkan dia mengalami pengoksidaan kita akan nama dia sebagai agen Pengoksidaan. ya, agen batu api akan. Agen pengoksidaan. Tapi kenapa pula nombor pengoksidaan? Okey, apa pula sistem nombor pengoksidaan?
Apa pula berlaku kalau CO2? C kepada CO2, adakah kita masih namakan dia pengoksidaan? Yalah, sebab pengoksidaan juga dinamakan sebagai penambahan oksigen kan? Ya. Tapi adakah dia masih tally dengan yang kita cakap dia sebenarnya menerima elektron ke hilang elektron? Adakah dia hilang elektron? CO2. Pembentukan karbon dengan oksigen CO2, apa sebenarnya berlaku? Yalah, tapi dari segi ikatannya. Macam mana lukis CO2? C plus, 2 plus, 4 plus. CO2 molekul ke ion, sebatan kovalen ke sebatan ionik. CO2 ionik ke kovalen? Kenapa dia kovalen? Ya, dia kena berkongsi kan. Dia 24, dia 26. Kalau 21, 27 jelas kamu lebih, saya kurang kan, bagilah. Kalau kedua-dua kurang, Kongsi. terpaksalah berkongsi. Okey. So begini kan. So adakah karbon kehilangan elektron? Tidak kan? Tidak. Tetapi ingat, oksigen ini sangat negatif. Dia akan menarik elektron kepada dirinya sendiri walaupun sudah membentuk ini. Samalah. Okey, walaupun masa kahwin cakap mau sama-sama kami kongsi, tapi lepas kahwin ada juga dia akan pergi ke sebelah kan? Ya, sebelah. Okey. So oleh kerana O adalah lebih paling elektronegatif, so O sentiasa diberikan nombor pengoksidaan. Sistem penamaan, sistem pengiraan nombor pengoksidaan O sentiasa negatif 2, kecuali peroksida ataupun peroksida sebab dia kongsi OO kan. Ya. Okey, itu fahamlah. So kenalah satu-satu, tak boleh negatif 2. Ataupun bila dia terikat dengan yang lagi elektronegatif daripada dia, iaitu siapa yang boleh lebih elektronegatif daripada oksigen? Klorin? Klorinnya, itu dia. Itulah O sentiasa negatif 2. Kamu faham kan? Sebab kalau dia terikat dengan F pula, F lagi elektronegatif. So F yang negatif 1, O akan terpaksa dia positif 2 atau positif 1. Dia akan positif 1 lah. Okay, so itu kamu cara mengaitkannya. Apa lagi? Kenapa kita sudah pergi nombor pengoksidaan? Okey. So itulah dia sama, hilang elektron tambah oksigen, penurunan tambah hidrogen kan? Hidrogen pula elektronegatifnya sangat rendah. Sebab apa? Sebab kesian dia hanya ada satu proton di tengah-tengah. Kan? So daya tarikan kepada elektronnya agak lemah. So kadang kalah kepada semua. So H pula biasanya dia akan diberi nombor pengoksidaan positif 1. Kecuali hydrida itu maksudnya apa? Kamu terikat dengan logam kan, yang lagi tidak suka menerima elektron. So kamu kalah kepada itulah kan. Okey. Apa lagi? Samalah, so tambah, so terbaliklah, ini tolak oksigen, ini tolak hidrogen. Apa lagi definisi pengoksidan penurunan? Nombor pengoksidan meningkat, nombor pengoksidan menurun. Logiklah kita tengok itu kan. Okey, jadi yang tadi kita dapati ada logam lebih reaktif, ada kurang reaktif. Jadi terlalu banyak jenis logam kan. So apa yang kita perlu buat? Kita buat satu list lah kan. Ya, siapa yang kamu paling suka, siapa kamu paling benci.
Macam nanti ada list kamu, ada balis kamu. Iya sih. Jadi yang paling tinggi kalau kamu letak di atas ialah K, Oke, Kimco. di bawah ialah AU. Terpulang kamu mau susun dia penurunan pengoksidan, tapi yang paling penting kamu paham yang atas itu paling apa, yang bawah paling apa. Oke, ceritakan dulu, yang atas paling apa? Paling reaktif. So dia paling suka melepaskan elektron, so dia paling Jadi positif, tinggi. Yang ini paling kurang reaktif, so paling kurang elektronegatif. Oke, ceritakan dari segi pengoksidan penurunan, ejen pengoksidan, ejen penurunan. Kalau yang atas itu paling ejen penurunan. ejen penurunan karena Dia yang lebih mengoksida. Ya. oke. Nah, so fikir begitu kan, dia paling reaktif, so dia paling senang teroksida. Ya. So dia senang teroksida. Maksudnya bila dia teroksida pada masa sama dia akan menurunkan orang lain. So sebab dia senang teroksida maksudnya dia ejen penurunan yang kuat ke rendah? Kuat. Okey. Manakala yang di bawah dia senang terturun sebab dia lebih suka tukar balik kepada AU. Kan? So dia senang menurun maksudnya dia ejen pengoksidan yang kuat. Jadi kalau emas kita pakai di tangan kami, nak mati. Tidak. Apa? Apa ini dip? Kamu kata dia ejen penurunan yang kuat kan? Sekejap. Orang akan jadi apa? Dia senang apa? Dia tidak kuat teroksida. Tapi dia senang apa? Turunkan. Senang diturunkan. Kalau dia senang diturunkan maksudnya dia ejen. Jadi apa yang silap di sini? Ataupun yang lebih sesuai lah kuprum kan, Cu2+ kan. So siapa yang menjadi ejen di sini? Cu2+ senang ditukar balik kepada Cu kalau kamu pair dengan logam-logam di atas kan. Nah, so sebenarnya ceritanya apa? Cu2+ diturunkan balik kepada Cu kan. So siapa ejen? Cu2+ yang ejen bukan Cu. Nampak tak? Ada dua benda ni ya. So yang Cu2+ akan menjadi ejen pengoksidan ke penurunan? Dia akan menjadi pengoksidaan lah kan. Ya, sebab dia senang tukar kepada ini. Yang lebih kuat lah, semakin kamu turun, ionnya akan menjadi ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Apa lagi? Terminal? Dari segi terminal, yang mana akan jadi terminal negatif? Cu2+ ke zinc? Yang atas ke bawah? Oke, kita tengok balik zinc dengan Cu. Kalau zinc, kamu pair dengan Cu, siapa akan jadi terminal negatif? Zinc kan? So di atas yang negatif senang jadi terminal negatif, di bawah jadi senang jadi terminal positif. Bagaimana dengan kumpulan 17? Kumpulan 17. Kamu susah apa? Kumpulan 17. Klorin, bromin, iodin, hidroksida di mana? Hidroksida. Hidroksida di mana? Atas ke bawah? Bawah iodin. So yang mana senang dinyacaskan? Oh, di bawah. So yang mana senang dinyacaskan? Dalam siri
untuk elektrolisis. Yang namanya mana lebih senang dinyacaskan? OH. Klorin ataupun bromin? Bro. Yang mana senang dinyacaskan dalam elektrolisis? Bromin. Bromin. Sebab dia kurang reaktif ke lebih reaktif? Bila menuruni kumpulan 17. Dia kurang reaktif kan? So maksudnya Ba negatif dengan Cl negatif, Ba negatif lebih cenderung tukar balik kepada Ba berbanding dengan klorin kan? Ya. So itulah klorin boleh menyelesaikan bromin. Bromin tak boleh menyelesaikan Klorin. klorin. Okay. Tapi dari segi ejen pengoksidan penurunan, kita cerita apa? Siapa ejen yang kuat? Begitulah kau buat tahu semua tadi. Tadi gua. Cl2 ke Cl negatif? Cl negatif ialah ejen apa? Tapi kuat ke tidak? Enggak. Kuat sikit. Bila kata yang tadi kan, okey, kita tengok natrium ke. Okey, ke natrium ialah ejen oksidan ke ejen penurunan yang kuat. Natrium adalah ejen penurunan yang kuat sebab dia senang teroksida kan. Okey, Cl2 senangkah dia terturun? Reaktif ke tidak? Cl2 reaktif ke tidak? Reaktif kan? So dia ejen, dia sendiri senang terturun, maksudnya dia ejen pengoksidaan yang kuat lah. Okey, manakala Na+, contohnya dia akan menjadi ejen pengoksidaan kalau dia boleh diturunkan. Tapi kalau Na+ nya ejen pengoksidannya penurun yang kuat, kamu rasa Na+ ejen pengoksidaan yang kuat ke lemah? Kalau dia senang dioksidakan kepada Na+, adakah senang dia ditukar balik kepada Na? Tidak, susah. Oleh itu dia akan menjadi ejen pengoksidaan yang lemah. Apakah ejen pengoksidaan yang kuat? In fact, kalau kamu tengok Cl negatif dengan Pa negatif dengan I negatif, siapa ejen pengoksidaan yang kuat? Iodine. Ini ejen pengoksidaan kuat, ini ejen penurunan yang kuat. Begitu kan? Okey, jadi apa kaitan dengan elektropiawai? Dan kamu rasa macam mana kita bina jadual ini sebenarnya? Macam mana kita tahu dia lebih reaktif? Contohnya kan bila kita pairkan zinc dengan kuprum, didapati zinc akan menjadi terminal negatif dan kamu boleh ukur apa? Apa yang kita boleh ukur tadi? Kamu rasa apa yang sesuai untuk diukur? I ke V? Nah, kaitkan dengan fizik. V. Sebab V menunjukkan tenaga yang terbebas oleh setiap elektron kan? I banyak faktor lain lagi kan? Ya. So kalau V-nya V-nya tinggi, dia menunjukkan apa? Banyak tenaga dibebaskan bila elektron tu berpindah kan? Maksudnya pada tenaganya jauh lah. Manakala kalau dia sedikit, maksudnya dia dekat lah. So kita boleh buat banyak-banyak pair, lepas tu kita susun lah. Tapi susah kan? Macam pair ini lebih daripada ini, A lebih daripada B, B lebih daripada C, lepas tu kamu pair lagi C dengan D dan sebagainya. So untuk memudahkan, kita pilih apa? Bila kamu mau membanding, kita pilih apa? Yalah, sebelum itu apa lagi yang kamu mau banding ya? Jisim relatif Ka kah? Jisim atom relatif. Okey. Apakah maksudnya? Nah, apakah kegunaannya jisim atom relatif?
mol. Jisim atom relatif dari mol. Dalam jisim atom relatif, apakah definisinya? Boleh kamu ingat? Nah, tapi sebenarnya dia guna untuk apa? Sudah ada perkataannya kan, relatif. Kita sedang membanding jisim atom kan? Okey, so bila kita membanding ialah atom ini lebih berat ini, atom ini lebih berat ini, susah kan? So kita pilihlah satu sebagai piawai. Sepatutnya kita pilih apa sebagai piawai? Kita pilih yang paling ringan ke kita pilih yang paling berat? Sepatutnya. Sepatutnya paling ringan kan? Ya. Yaitu karbon paling ringan? No, hidrogen paling ringan. Ya, hidrogen. Hidrogen paling ringan. Sebenarnya jisim atom relatif pada mulanya memang guna skala hidrogen. So bila karbon 12 maksudnya karbon 12 kali lebih berat daripada hidrogen. Hidrogen dipilih sebagai piawai. Cerita seterusnya kamu tengok lagi yang nanti. Okay, so di sini untuk memudahkan pembandingan kita pilihlah satu sebagai piawai. Itu je. Okay, so kebetulan sebab hidrogen sudah diguna situ ataupun ada sebab lain, akhirnya kita pilih H sebagai piawai dan H dibagikan nilai kosong. So semua lain dibandingkan dengan H. So bila kamu sambung zinc dengan hidrogen, apa akan berlaku? Zinc lebih elektropositif. So zinc akan melepaskan elektronnya. So zinc akan menjadi terminal negatif sebab kita sedang fikir dia sebagai sel. Ingatlah, ini sel ya, zinc yang melepaskan elektron, oleh itu elektron piawainya zinc akan mempunyai nilai negatif kan? Ya. Manakala apabila kita sambung dengan kuprum didapati zinc pula akan menjadi positif. Apa nilainya? Jadi mahu tengok apakah logiknya E cell. Zinc berapa nilainya? 76V. Karena kuprum 34B ya. Okey. So E cell, kamu guna E cell kah? E not. Okey, E not itu kadangan sel, SEL. CEL, SEL. Okey. Okey, kalau begini rasanya logiknya berapakah E cell dan kenapa? Guna logiknya. Adakah 0.32 42 kita mau tambah ke tolak dua nilai ini? Tolak. Satu. Yalah itu formulanya kan? Ya. Okey, tapi logik ke tidak? Jawapannya 0.34 tolak negatif 0.76. So akhirnya sebenarnya dia adalah tambah berapa? 1.10 volt. Okey. Apakah maksudnya? Dan adakah dia logik? Guna pemahaman apa tu V? Tenaga yang dibebaskan kan? Ya. Okey, so kalau zinc sambung dengan H dia bebaskan 0.76. H dengan Cu dia bebaskan 0.34. So kalau Cu dengan zinc bila disambung berapa tenaga dia akan bebaskan? Kita mau tambah 0.76 ataupun kita tolak? Sebab dia tenaga kan? Ya. Tenaga. So kita tambahkan tenaga lah, akhirnya dia jadi positif. Sebaliknya, pilih satu magnesium. Magnesium di atas. Berapa nilainya? 2 poin. 38. Okey. So, kamu rasa jawapan kamu mau dia hampir 3 ke 1 poin lebih? Dari segi logiknya. Apakah maksudnya? Bila kamu sambung dengan H, kamu akan menjadi terminal negatif, kamu akan membebaskan 0.76 tenaga kan? Bila yang magnesium sambung dengan dia akan membebaskan 2.38. Bila kamu sambungkan ini 2 pula, kamu rasa tenaganya 3 ke 1 poin lebih?
1 poin lebih. Cara logiknya 1 poin lebih. 1 pun lebih sebab kamu banding dengan H. Coba kedua-duanya negatif. Kan? Of course lah kamu tengok formula memang dia akan betul lah. Apa dia punya logik lah. Sebab dulu silibus kita tiada nilai ini, terpaksa kami susun sendiri. Dia akan bagi X, ada Y, ada Z, dia bagi V-nya dan dia akan beritahu yang mana positif, mana negatif. Nah, terpaksa lah kamu susun. Oh, H-nya di sini, oh bezanya di sini 2.38, bezanya di sini 0.76. So kalau kamu nampak di sini, jelas sebenarnya ini adalah perbezaan yang menjadi E-cell-nya. Manakala kalau zinc, kuprum di bawah kan. Nah, kalau kuprum di bawah, so jelas kita akan menambah dua benda ini dan bukannya akan menolak. Nampak kan sebab dia pada arah berlain lah. So kadang-kala tambah, kadang-kala tolak. Nah, tapi sebab yang ini sudah mengambil kiranya negatifnya sudah masuk, memanglah formulanya begini. Okay, tapi kamu boleh tengok secara logiknya lah. Sebab kalau ini dia akan jadi negatif 0.76, tolak 2.38 kan. So akhirnya nilainya ialah 2.38 tolak 0.76. Nilainya lah kan.